Rasulullah ni kerja rumah dia buat. Kerja rumah semua dia buat. Masak ke, kemas rumah, semua dia buat. Bila azan berkumandang, Allahu Akbar, azan berkumandang, dia tinggal kerja rumah, dia pergi masjid. Ni Rasulullah. Hebatnya Rasulullah, tuan-tuan, ya. Apa itu contoh terbaik Rasulullah. Rasulullah jumpa orang, dia dulu bagi salam. Dia jumpa orang, senyum. Ni Rasulullah. Ya. Mayang sampai bengkak kaki. Kita makan bengkak kaki, tuan-tuan, ya. Kena gawat, tuan-tuan. Yalah, sementara tengah setting kamera tu, kita selawat dulu. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi sallimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammin wa min ghammah bi ahlil badri ya Allah. Ilahi najina wakshif jami'a adhiyatin wasrif maka'ida al-'ida wal-tuf bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi nafisil quraba minal asina wal ataba wa kulli baliyatin wa waba bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma ta'ala.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna al-fahma wal ilma wal aqla wal hikmata bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام وكفنا بكنافك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا تهلكنا وأنت رجعنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا الصغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم هتم لنا بحسن الحاتمة ولا تهتم علينا بسوء الحاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala datang ke rumah Allah sembahyang fardu maghrib berjamaah, dipilih pula lagi atas redha Allah, dapat pula menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala di tempat yang baik, iaitu rumah Allah. Rumah Allah adalah tempat yang cukup tenang, ketenangan bagi hamba-hamba Allah untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang dipilih sahaja oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu orang marah kata masjid kunci, ya, tak boleh sembahyang jemaah. Bila dah buka, tak nak datang. Dulu orang marah, kata tak ada majlis ilmu. Bila majlis ilmu dah ada, pun tak nak datang. Yang datang orang ni juga yang datang, tuan-tuan. Ya, kita kata hamba yang dipilih sahaja yang dapat, tuan-tuan. Ya, tuan-tuan tengok sendiri, ya, di tanah Arab, di Riyadh, konsert, ya, konsert. Yang konsert lah, konsert ala-ala Yahudi, ya. Orang-orang Arab, tanah-tanah Arab, dengan jubahnya, dengan serabanya, joget sana, berjoget sini, menari sana, menari sini. Benar kata Rasulullah, bila dunia akhir zaman, sebenarnya di Mekah ni, di Madinah ni adalah Islam yang paling kuat. Bila dunia akhir zaman dekat dengan yaumul qiyamah, dekat dengan kiamat, makin dekat dengan kiamat, akan balik pada zaman jahiliah. Balik pada zaman jahiliah, ya, orang bersuka-suka, menari-nari, berjoget-joget, dia melupakan Allah. Orang buang anak, orang bunuh-bunuh, tuan-tuan, dia balik pada zaman jahiliah. Baiklah tuan-tuan, malam ni tazkirah bertajuk dengan Maulidur Rasul. Siapa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Adalah kekasih Allah. Dia adalah utusan Allah. Di dalam sembahyang Allah bagi salam kat Nabi, assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi jawab, assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Rasulullah ni manusia yang luar biasa. Namanya ada di tiang-tiang arash, namanya ada di dalam syurga Allah, namanya ada dalam kitab Al-Quran, namanya berada, ya, di dalam kitab-kitab kuning, namanya berada di 500 tempat, dan namanya berada di leher-leher bidadari Allah, dan namanya pun berada di dahi-dahi malaikat-malaikat Allah. Hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi siang tadi lepas asar hari Jumaat, hadis sahih, apa kata Rasulullah? Siapa menyebut aku dengan selawat yang berbunyi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyyin ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima 80 kali, Allah ampunkan dosanya 80 tahun. Allahu Rabbi, tuan-tuan. Tak apa baca tadi untung ah. Ya, siapa tak baca rugi ya. Dia tak boleh balik dah. Tuan-tuan tak boleh balik ah. Ya. Itu kata ulama, bersiap-siaplah kamu kumpul amal soleh. Apabila umur kamu dah 40 tahun, tu tanda kamu dah dekat dah dengan mati. Kalau tambah sekarang dah 60, 70, lagi dekat mati. Ya, lagi dekat mati. Kita ni bukannya penduduk dunia. Kita ni adalah penduduk syurga. Nak balik bertemu dengan Allah, nak balik ke negeri kita. Itu dalam kitab tasawuf mengatakan kekasih nak bertemu kekasih. Apabila kekasih nak bertemu kekasih, dia bawa hadiah. Apa itu hadiah? Adalah amal soleh. Kita nak bertemu dengan Allah. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat, apabila kamu pergi ke tanah perkuburan, naklah kamu duduk di tanah perkuburan, hadiahkan, ya, hadiahkan perkara-perkara yang baik, dengan zikir ke, dengan kalam-kalam Al-Quran ke, untuk si mati, selama mana orang mengambil kambing, orang menyembelih kambing, melapah kambing sampai selesai.
Tuan-tuan, ya, ni kaedahnya seperti itu dalam kitab menyebutkan dalam hadis ni hadis sahih. Apabila jenazah itu disembahyangkan 70 orang. Bukan 40. 70 orang. Orang-orang yang soleh. Terdengar tu. Lepas itu kalau ngaji kena sampai habis. Orang-orang yang soleh, maka diangkat azabnya, azab si mati. Ya. Sekarang ni yang semayang, fikir ya. Ada yang makan duit haram, makan duit riba, ada yang rasuah. Tu akhir zaman nak urus jenazah pun rasuah. Dunia nak kiamat. Bila dunia nak kiamat, orang jahat bermaharaja lela. Bermaharaja lela. Nak urus orang nak mati lah, nak urus jenazah pun rasuah dulu, baru boleh aku uruskan jenazah ni. Tuan-tuan, ya? Ni dunia akhir zaman. Tuan-tuan, dunia dekat yaumul qiyamah. Dalam kitab menyebutkan bila dunia dekat dengan yaumul qiyamah, orang-orang bodoh mereka muliakan. Buka dalam kitab tasawuf, tuan-tuan, ya. Kepada Syekh Junaid Al-Baghdadi, Syekh Daud At-Tai, Hasan Al-Basri, ya. Baiklah, firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, ya, surah Al-Ahzab. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ya. Yang berbunyi, demi sesungguhnya bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh ikutan yang sangat baik. Rasulullah lah contoh ikutan yang sangat baik. Dia sidik, dia tabligh, amanah, ya. Fatanah. Ni ya Rasulullah. Dia berkata benar. Semasa dia kanak-kanak umur 4 tahun, dia belah dadanya, dia cuci dengan air Zam-Zam. Macam kita ni siapa belah? Tok guru belah. Cuci dengan apa? Dengan ilmu. Bagi ilmu. Itu dekat jantungnya ada pokok ilmu, ada pokok iman, ada pokok amal. Racun tu, dia dosa tu adalah racun. Bila dia masuk dalam ni, dia makan 3 pokok. Bila makan 3 pokok, rosak akidah. Bila akidah rosak, habis dia jauh dengan Allah, dia lupakan Allah. Tengok pada malam ni, ya. Yang dengar Maulidi Rasul, yang duduk dalam majlis, semua orang dah dekat nak masuk ben jenazah. Mana pergi budak-budak muda? Mana pergi? Iman taman ni semua orang tua ke apa? Ku anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah diri kamu, ahli keluarga kamu daripada api neraka Allah. 4 orang tak boleh lepas di padang mahsyar. Ayah membiarkan anak isterinya, membiarkan mereka tak menuntut ilmu semayang jemaah, dia biarkan. Suami membiarkan isterinya tak menuntut ilmu fardu ain, membiarkan isterinya buka aurat, membiarkan isterinya buat benda-benda yang haram. Suami ni biar. Ad-dayus la yadkhulul jannah. Orang yang dayus tak cium bau syurga, tak masuk syurga Allah. Yang ketiga siapa? Adik lelaki, abang lelaki, abang kandung lelaki, membiarkan adik keluarganya, adik-beradik perempuannya. Yang keempat siapa? Bapa saudara. Tuan-tuan, petugas negeri akhirat ada perkiraan. Tuan buka dalam hadis bab tentang yaumul qiyamah. Yaumul qiyamah, hari akhirat. 1000 tahun hamba Allah mereka berdiri di padang mahsyar. Termasuklah para nabi dan para rasul, orang soleh, ulama, siapa sekalipun, mereka berdiri 1000 tahun. Apabila mereka berdiri 1000 tahun, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia sujud kepada Allah. Sujud kepada Allah. Apa kata Allah? Wahai Muhammad, bangun wahai Muhammad. Engkau mintalah apa yang kau nak minta kepada aku. Apa kata Rasulullah? Wahai Allah, pertimbanglah amal-amal hamba engkau, termasuklah umatku dan umat-umat yang terdahulu. Tuan-tuan, ini kasihnya Nabi kepada umatnya. Tuan-tuan, 1000 tahun berdiri tu, tuan-tuan, ya. Semayang baru 3 rakaat macam nak mati lah. Ni 1000 tahun, tuan-tuan fikir ya. 1000 tahun, tak ada COD. Tuan-tuan, COD tak ada, orang tak hantar makanan. Tuan-tuan, ya. Pos laju tak ada, JNT tak ada, semua tak ada, tuan-tuan. 1000 tahun. Orang yang selamat, yang rajin baca Al-Quran, maka Al-Quran itu akan menjadi payung di padang mahsyar. Sebab itu kena baca Al-Quran, kita Al-Quran. Kita Al-Quran ni, tuan-tuan, siapa beramal kita Al-Quran menghindar penyakit gila. Yang sesiapa pula susah nak tidur, tambah-tambah dah berumur ni, ya. Kalau nak senang tidur, baca Quran. Tenang
Ataupun kalau susah tidur, datang majlis ilmu, senang tidur, tuan-tuan. Ya. Ni kelebihan majlis ilmu, kelebihan kita Al-Quran. Tuan-tuan tengok pada hari Jumaat, khatib baca khutbah, ittaqullah. Senang jangan tidur. Ini kelebihan majlis ilmu, tuan-tuan. Ya. Tapi kata ulama tasawuf, siapa banyak tidur, gelap hatinya, mati hatinya, siapa banyak tidur, dan termasuklah siapa banyak makan, tuan-tuan. Ya. Baiklah, kita tengok tentang tafsiran ayat Quran ni. Ya, contoh ikutan yang baik adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat Quran ni menyebut apa? Dalam tafsiran ni menyebut apa? Rasulullah ni dia mengharap kepada Allah, dia mengharap redha Allah. Dia tak mengharapkan redha manusia. Tentang bukalah sejarah masa di Mekah, masa di Taif, Rasulullah menyampaikan Islam. Rasulullah ajak orang kepada Islam, mula-mula dia tak ajak suruh semayang. Dia ajak suruh kenal Allah. Awal-awal agama adalah mengenal Allah. Lepas tu solat ni, kalau kita semayang, kita tak kenal yang kita sembah, dia ada dua kaedah. Satu kaedah, semayangnya sah. Ya? Tapi Allah tak terima. Satu kaedah, kedua, semayang tak sah. Tapi yang kuat mengatakan, semayangnya sah. Tapi Allah tak terima. Itu kalau tuan-tuan buka bab segi amalan, dekat negeri akhirat, sesiapa yang dekat dunia dia beramal, dan sesiapa dekat dunia dia buat baik kepada orang, termasuklah menuntut ilmu ke, semayang ke, sedekah ke, tolong orang ke, bagi orang beres ke, bagi orang duit ke, jika dia menunjuk, Allah bagi juga pahala dekat negeri akhirat. Tetapi Allah tunjuk kepada dia, kepada orang tu, pahalanya seperti debu melayang, terbang. Itu yang kata hamba Allah, wahai Allah, kenapa pahala aku seperti debu yang melayang? Semasa dekat dunia engkau beramal bukan kerana aku, engkau beramal kerana bini engkau. Engkau bangun tahajud malam-malam, engkau kerana bini engkau. Ya? Sebab engkau nak makan ubat kuat, bini engkau merajuk pula, engkau semayang tahajud pujuk bini engkau. Tuan-tuan, jangan beramal kerana manusia, sama semayang. Kalau semayang kerana manusia, dia panggil syirik af'al khafi. Syirik yang cukup halus, tuan-tuan. Ya. Tuan buka bab tentang yang memberi syafaat dekat negeri akhirat. Ya. Summal anbiya, summal ulama, summal syuhada. 3 golongan aja yang boleh memberi syafaat dekat negeri akhirat. Siapa berkawan dengan ulama, dia beruntung mendapat syafaat. Sesiapa yang ahli keluarga ada mati syahid, dunia akhirat, dia mendapat syafaat dekat negeri akhirat. Sesiapa yang ikut syariat Nabi, hukum-hukum Nabi yang Nabi suruh buat, dia ikut, dia akan mendapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau hidup dekat bumi, hidup dekat dunia, masa dia hidup, mati belum sempat bertobat, maki ulama, hina Rasulullah, hina orang berselawat kata Rasulullah, nanti tak dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ni manusia yang luar biasa. Tuan-tuan buka dalam hadis, ya. Dia setiap perkara yang dia buat, dia pegang apa semua disebut bismillah. Semua bismillah. Ini Rasulullah. Manusia yang luar biasa. Sebab itu Rasulullah diberikan oleh Allah mukjizat, sebab dia buat perkara luar biasa. Kalau selain Nabi dan Rasul, kalau siapa buat perkara luar biasa, Allah bagi karamah. Tu orang dulu boleh jalan atas air. Orang dulu kita nampak dia duduk kat negeri kita, di kampung kita, di Perak, ada Johor, ya, semayang kat masjid kampung kita, tapi orang nampak dia Mekah tengah tawaf, sebab perkara dia beramal yang luar biasa. Kita biasa. Orang tak sembahyang sunat, kita tak sembahyang sunat. Orang ngaji jauh-jauh, kita ngaji jauh-jauh, biasa. Orang sana-sanda, kita sana-sanda, biasa. Tuan-tuan, kalau orang nak, sebab tu tuan buka dalam hadis bab menuntut ilmu ni, Allahu Rabbi, ya. Orang menuntut ilmu ni, dia cari ilmu tu, dia rindu dengan ilmu, rindu macam ilmu. Lepas tu bab menuntut ilmu dia ada 7 mim. Salah satunya adalah muhimmah. Muhimmah ni bersemangat. Mutawilah ni ambil masa lama. Kuliah ni tak boleh lama, paling lama sejam. Kalau lebih sejam, tinggal aku seorang lah, tuan. Itu ada dinding, tak ada dinding, tumbang tu. Dah belunjur, siap belunjur dah, tuan. Tak apa, belajar ni tak kisah. Tuan-tuan nak nyandar, nak baring pun tak apa, janji belajar. Faham, ya?
Yang Nabi marah ni, jangan kamu jadi orang yang keempat. Mengajari tak, belajari tak, mendengar tak. Tak belajar langsung lah. Cilakalah mereka, kata Nabi. Nabi marah orang tak menuntut ilmu. Bila dia tak menuntut ilmu, dia orang jahil. Orang bodoh lah. Cakap kita Melayu bodoh, cakap Arab jahil. Cakap Banjarnya bungul, cakap Jawanya goblok. Ya. Susah lah bila kita bodoh nak beramal, susah lah tuan-tuan. Ya, itu yang tak tahu, bab talak tak tahu, bab sembahyang jemaah tak tahu, ya, bab sedekah tak tahu, tuan-tuan, ya. Bab tayamum tak tahu, istinja tak tahu. Tuan-tuan, itu tiba-tiba kencing, air tak ada. Wah, macam mana? Takkan nak ponggong tu nak gesek kat simen batu jamban tu. Penuh tahi, tuan-tuan. Istinja dengan benda yang kesat. Kalau batu tak ada, carilah benda kesat, tuan-tuan, ya. Itu kena mengaji sampai habis. Tapi masjid ni aku tabik spring. Dia punya bilik air bersih. Boleh tidur, tuan-tuan. Aku tabik spring Tok Siak ni. Besar pahala dia. Tok Siak ni kena naik sikit gaji dia, tuan-tuan, ya. Bersih. Sebab dalam kitab menyebutkan bermulanya iman, bermulanya kebersihan daripada tempat kencing. Kalau tempat kencing tu bersih, orang ni bagus, ya, tuan-tuan, ya. Tapi jamban jangan lama-lama. Walaupun bersih, jangan nak tidur pula. Jamban tempat jin. Tuan-tuan, tempat jin, ya, tempat jin kafir. Bila masuk dalam jambannya, baca bismillahilladzi la ilaha illahu. Dengan nama Allah tiada dia melainkan dia. Bila kita baca kalam ni, kita masuk dalam jamban, jin kafir tak nampak kita. Tak nampak. Tuan-tuan, dia dengar taik je dengan bunyi asap rokok. Mintalah redha Allah. Macam mana Rasulullah minta redha Allah? Tengok Rasulullah semasa di Taif. Sampaikan Islam, orang baling batu, berdarah pipinya. Baling batu, berdarah kakinya. Baling tai unta. Itu yang kata sahabat, ya Rasulullah, engkau tak doakan mereka supaya mereka ni tenggelamkan bumi oleh Allah. Apa kata Rasulullah? Aku tak mahu doakan untuk mereka. Sekarang ni doanya aku simpan, aku guna dekat negeri akhirat. Ya Rasulullah, kenapa engkau tak ada darah engkau ni? Apa kata Rasulullah? Seandainya darah aku jatuh di bumi Taif ni, akan tenggelamlah bumi Taif ni. Nampak, tuan-tuan? Sayangnya Rasulullah dengan umatnya, ya. Kasihnya dia dengan umatnya, tuan-tuan. Sayang dia, ya. Tengoklah dia Rasulullah doa macam mana? Ya ummati, ya ummati, ya. Umatku, umatku, ya. Didoakan kita, tuan-tuan, ya. Siapa cari redha Allah mendapat balasan yang cukup baik. Macam ni, ya. Cari redha Allah dapat balasan cukup baik. Allah bagi apa? Allah balas syurga. Tuan-tuan jangan risau. Tadi aku datang ada pasar malam. Lepas tu petang-petang tadi kat maghrib ada orang main bola. Main bola. Maghrib kan awal tu kat pukul 7 main bola, tuan-tuan, ya. Dalam syurga Allah, apa yang kita nak? Dalam hadis sebut, pagi-pagi suaminya pergi ke pasar pagi. Itu tanda dalam syurga ada pasar. Tuan-tuan jangan risaulah, pasar karat wallahu alam. Ya, kalau pasar pagi tu ada dalam hadis, pasar karat tu wallahu alam. Tapi dalam hadis sebut, kata Rasulullah, apabila kamu terlintas, kamu nak apa, Allah bagi. Ini dalam syurga. Ini kaedah dalam syurga Allah. Kita ni semua masuk syurga, tuan-tuan. Masuk syurga. Ya. Cepat dan lambat. Cepat dan lambat. Yang paling cepat masuk syurga, orang miskin. Yang paling lambat masuk syurga, orang kaya. Macam tuan-tuan orang kaya, lambat masuk. Rumah ada 4, bini seorang, rumah 4, kan? Kereta 4, motor 5. Fikir, ya. Lepas tu dia pertanyaannya lama. Faham, ya? Lama. Yang antara sahabat Rasulullah yang lambat masuk syurga, Abdurrahman bin Auf. Dalam hadis daripada Ummul Mukminin, Abdurrahman bin Auf ni, dia masuk syurga merangkak, bukan masuk syurga merangkak. Lambat sebab dia banyak harta. Kalau kita ni confirm lambatnya, tuan-tuan, ya. Allah tanya, kau beli motor kau dari mana, dengan siapa, hutang ke, berapa, macam mana kau hutang. Dia tanya tu detail lambat, tuan-tuan, ya.
Carilah redha Allah, ya. Nak masuk syurga bagai senang, susah nak masuk syurga Allah. Tuan-tuan, tadi imam baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut bi yadihil khairu ala kulli syai'in qadir. Ni hadis sahih. Siapa baca 10 kali lepas maghrib dan lepas subuh, Allah baginya 10 kebajikan, Allah baginya 10 pahala, Allah hapuskan 10 dosa. Oh, Allahu Rabbi. Ya. Kalau sekarang ni tuan-tuan, ya, masjid dah buka, dah boleh ambil wuduk kat masjid. Seboleh-boleh tuan-tuan jangan ambil wuduk kat masjid, ambil wuduk kat rumah. Ya. Ambil wuduk kat rumah ni hadis sahih, satu waktu, satu fardu sembahyang jemaah dapat pahala haji. Tuan-tuan, terus ambil wuduk kat masjid ni, menghabiskan air masjid je, sedekah dah kedekut. Ya, RM2, RM1, RM2, RM1, naik motor, mahal, ya. Kudukut punya orang, ya. Ambil wuduk kat rumah, satu waktu, satu haji. Nampak bila sakaratul maut. Faraji'na na'mal salihah inna muqinun. Dalam surah Sajadah tu, mereka dah yakin, mereka nak amal soleh, beramal soleh, tapi dah tak boleh dah. Kalau buat tentang kubur, orang kafir ke, orang Islam ke, masuk dalam kubur je, tak kira dia Islam ke kafir, pasti jumpa malaikat mungkar nakir. Jumpa. Sekarang dah boleh pergi kubur kan? Pergilah kubur. Jangan lupa bawa telefon, ambil gambar, scan. Tu depan kubur tu, nanti orang kubur marah. Faham? Mari sini tak ambil scan, tak ikut SOP kata orang kubur. Dah boleh pergi kubur hari Jumaat, pergi kubur hari Jumaat, tuan-tuan. Hari Jumaat, siapa pergi kubur hari Jumaat dapat pahala umrah. Satu pendapat mengatakan pahala haji. Pergi kubur bagi salam, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Orang kubur jawab, Waalaikumsalam. Dah 2 tahun kau tak datang ni, PKPD sekarang dah boleh datang. Alhamdulillah. Dia cakap tu tuan-tuan. Kita tak dengar, kalau dengar mati kan tuan, ya. Orang kubur cakap. Nanti kita semua macam tu, tuan-tuan. Itu dekat dalam kubur ni, kita tengok kubur atas semua sunyi, dalam dia wallahu alam. Tu kubur tu, tuan tengok kat kubur mana ada binatang, mana ada binatang lepak kat kubur tuan. Ya, mana ada tak ada yang lepak kat kubur ni, magiannya, magian tuan-tuan. Ya. Pergi kubur, ya, apa tujuan pergi kubur? Nabi suruh pergi kubur supaya apa? Ingat mati. Tak lama nanti aku pun mati, macam mak aku, macam ayah aku, macam abang aku. Duduk dalam ni, siapa tak peduli dah, ya. Yang boleh tolong kita dalam kubur siapa? Waladun solehun, anak yang soleh, sedekatun wajariyah, sedekah jariyah, ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ni bukan mengajar kita agama je. Ilmu yang bermanfaat ni, contoh kalau dia dulu pegawai bomba, dia ngajar orang di bawah jagaannya, pekerja bomba ni berjaya, boleh bekerja. Itulah ilmu yang bermanfaat juga, tuan-tuan. Ya, ilmu manfaat ni bukan yang ngajar kitab Quran je. Ilmu manfaat ni dia banyak, dia luas. Itu kena mengaji kitab tafsir, tuan-tuan, ya. Pada hari akhirat, ya, hari akhirat, yaumul akhirah, dia ada 120 pembarisan. 80 pembarisan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 40 pembarisan umat-umat Nabi terdahulu. Tu tandanya umat Rasulullah ni ramai, banyak. Tuan-tuan, banyak umat Rasulullah ni, ya. Itu yang mereka berdiri 1000 tahun. Mereka mula-mula cari Nabi Adam. Jumpa Nabi Adam. Wahai Nabi Adam alaihissalam, tolong kami. Apa kata Nabi Adam? Aku tak boleh tolong kau. Kau jumpalah Nabi Musa. Kau jumpalah Nabi Ibrahim. Kau jumpalah Nabi Isa. Kau jumpalah Nabi Yahya. Kau jumpalah Nabi Zakaria. Tuan-tuan, ya. Semua Nabi tak boleh tolong. Yang boleh tolong Rasulullah. Tuan-tuan, ya. Ini hebatnya Rasulullah, tuan-tuan. Kita menyambut Maulidur Rasul ni. Nabi-nabi, rasul-rasul ada dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni hebatnya Rasulullah. Tuan-tuan buka dalam hadis bab tentang pintu syurga. Rasulullah dengan Saidina Abu Bakar, Saidina Umar pegang bahu, Rasulullah ketuk pintu syurga. Tek tek tek. Rasulullah bagi salam. Assalamualaikum. Jawab malaikat Allah, Waalaikumsalam. Man anta, siapa awak? Kata malaikat. Nabi jawab, ana Muhammad. Buka pintu syurga.
Buka menuju syurga, Rasulullah tak masuk, tak pandang syurga. Dia toleh, dia pandang jambatan sirat. Dia tengok umatnya siapa yang tergelincir di dalam jurang api neraka Allah. Lepas semayang tadi pun imam ada baca juga, Allahumma ajirni minan nar, 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 Allahumma ajirni minan nar. 7 kali. Tapi dengar baik-baik, bukan main baca. Syaratnya jangan berganjak daripada tempat duduk. Kalau duduk tahiyat, duduk tahiyat. Duduk tahiyat awal, duduk tahiyat awal. Ya. Dah habis baru boleh berganjak. Dia baca dengan tekunnya. Siapa baca ni 7 kali, seandainya namanya ada di pintu neraka Allah, Allah padamkan namanya dekat pintu api neraka Allah. Ini kelebihannya baca, tuan-tuan. Ya. Umat lain tak dapat, umat Rasulullah yang dapat, tuan-tuan. Umat Rasulullah yang dapat. Ya. Jangan tak baca. Ya. Tak ada baca tapi main handphone. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Ya, jangan lupa yang siap-siap malam ni abang dah makan ubat kuat Minta jauh api neraka. Tapi dan enggak sempat agak WhatsApp bagi tentang ubat kuat lagi. Orang lelaki ni sembang lebih kan. Sembang. Tuan-tuan sembang macam aku sembang lebih. Poyo ya. Ingat tuan-tuan, orang perempuan ni dia orang perempuan ni dia malu. Ya, dia tak mau cakap. Sebab itu talak. Ya, orang perempuan boleh minta cerai ni salah satunya apabila suami tidak boleh memuaskan nafsu batinnya. Tuan-tuan, ya, tapi dia malu nak cakap. Dia malu. Ya. Apa barang 5 minit? Apa barang, tuan-tuan, 10 minit apa barang? Sembang kencang, janggut panjang. Orang-orang Asia, apa itu nak mengaji ni, nak belajar, bukan belajar segi akhirat je, segi dunia kena mengaji ke. Tu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tuan buka majalah wanita, baca dalam tu. Orang-orang Asia bagi wanita kekuatan semasa mereka bersama paling kurang setengah jam. Faham lelaki abang Saduk? Setengah jam. Perempuan-perempuan di barat sana 1 jam setengah. Jangan kahwin dengan orang barat, faham? Macam ni jenis 2 minit tak payah, faham bila tidak boleh memuaskan nafsu batin isterinya, isteri itu boleh minta cerai kalau dia tak redha. Kena ngaji ya, tuan-tuan, ya. Itu nak kahwin 2-3 ni bukan main kahwin je, tuan-tuan, ya. Ingat tu, tuan-tuan, ada perkiraan dekat negeri akhirat, ya. Ni menyambut melalui Rasul. Bukan nak tahu anak Nabi siapa nama, ya, isteri Nabi. Kita kena tahu apa perjuangan Nabi. Apa tujuan kamu nikah? Isteri Nabi ni semua badan lawa-lawa. Bukan macam bini kita badan macam penyu. Sebab isteri Nabi ni kurang makan. Tu bila dalam nak pergi medan peperangan, isteri Nabi ni semua buat undian. Siapa yang menang dia ikut Nabi pergi berperang. Itu yang sahabat-sahabat Nabi pikul isteri Nabi, letak di atas satu bekas, mereka pikul. Ada pendapat mengatakan letak di atas unta. Dia orang bawa pergi medan peperangan. Sebab isteri Nabi ni, isteri sahabat ni, mereka badan semua tak ada gemuk-gemuk. Dia orang kurang makan. Kan macam bini kita, tuan. Makan kuat, ya. Petang makan, pagi makan, tengah hari makan. Kan pukul 3 makan lagi, tuan, ya. Bila banyak makan, malas ibadat. Bila banyak makan, payah nak semayang. Bila banyak makan, banyak tik. Orang Kedah kita punya tik. Itu bila jadi jenazah, orang ngiring nak keluarkan tik. Tuan-tuan, ya, apa itu hebat macam mana? Jutawan lah, kau siapa lah, banyak duit lah, dalam perut tetap ada tik, tuan-tuan, ya. Itulah tuan-tuan buka dalam kitab Nasaihul Ibad. Nabi Adam turun dekat bumi, Nabi Adam menangis. Kenapa Nabi Adam menangis? Kena dia berpisah dengan isterinya ke? Bukan. Sebab Nabi Adam kata apa? Dunia ni busuk, banyak tai, banyak najis. Tuan-tuan, Nabi Adam, ya. Serta dia pula menyebut dan mengingati Allah dengan banyak. Ni Rasulullah. Dia suka menyebut kalam Allah. Apa kata Rasulullah? Man qala subhanallah wa bihamdi. Siapa sebut subhanallah wa bihamdi 100 kali, Allah ampunkan dosanya sebanyak mana buih di laut.
Itu dalam poket kena ada tasbih. Dalam poket tak ada tasbih ni, tasbih picit. Kalau ada lighter, tu pasang rokok. Bak rokok jangan bergaduh. Ni isap rokok tak boleh jadi imam. Haram ni, haram geng setan ni. Asal rokok haram ke makruh? Ni tengok dari sini guru ngaji Yaman ni. Isap rokok ni haram makruh? Haram. Siapa kata haram? Apa dalil haram? Kita bagi dalil lah. Dia asal hukum ni semuanya harus. Yang haram ni babi. Harus dan makruh dan sunat. Yang babi ni haram. Babi ni haram mutlak. Rokok ni asal hukum dia makruh sebab dia berbau. Tak ada sebut haram dalam kitab mana pun. Sebab dia berbau, tuan-tuan. Dia jatuh haram, tengok haram tak mana. Dia akan jatuh haram. Contoh bila isap sebatang tak memudarat ke atasnya. Kalau 2 batang baru memudarat, baru haram ke atas dia. Ni tentang rokok. Faham Tu orang dulu kampung-kampung kami isap rokok daun tu. Rokok daun. Ustaz-ustaz dulu kami isap rokok daun tu. Tuan-tuan. Kalau rokok sekarang ni wallahu alam. Ada campur apa aku tak tahu. Sebab aku tak isap rokok, tuan-tuan. Lepas tu kena tahulah kaedah dia berbeza babi. Babi ni haram mutlak. Tapi walaupun dia haram mutlak akan jatuh harus bila darurah. Tu kaedah dia, tuan-tuan. Kalau tasawuf lain pula tasawuf. Tasawuf lain. Siapa yang dia duduk satu rumah dengan orang tak solat, orang itu tinggal dengan seekor babi. Ini kita tasawuf. Apa itu orang nak ngaji tasawuf ni? Di dalam tasawuf ni, tuan-tuan. Siapa kalau mengaji tunduk, tu ahli tasawuf tu. Tasawuf dia ahli sufi, ditunduk. Tuan-tuan, ahli sufi ni dia makan tak banyak. Ahli sufi ni cakap tak banyak. Ni ahli sufi. Ahli sufi dia tak makan kena makan. Tak. Ni ahli tasawuf. Tuan-tuan, dia duduk makan kena makan ni, tu ahli fiqh. Tuan-tuan, ahli sufi ni telefon pun tak ada. Ni ahli sufi. Tuan-tuan, dalam ni banyak benda haram. Tuan-tuan tengok dalam guru-guru WhatsApp. Malam Jumaatnya siap hantar gambar orang perempuan pakai baju dalam. Kadang grup masjid pun dapat, tuan-tuan. Sebab ada banyak benda haram dalam ni. Tambah pula fitnah. Fitnah tu benda haram. Tuan tengok akhir zaman, ustaz-ustaz banyak kena fitnah. Kata buat bulu filem lah, itulah inilah. Bukan sejarah Nabi. Rasulullah SAW nak pergi berperang. Satu pendapat mengatakan balik berperang. Isteri Nabi Ummul Mukminin Siti Aisyah difitnah, kata ada skandal dengan sahabat lain. Tapi Rasulullah tidak bertindak mengikut nafsunya. Faham? Inilah hebatnya Nabi. Tuan-tuan, itu pentingnya sabar. Innallaha ma'as sabirin. Faham? Siapa yang fitnah isteri Nabi ada skandal apa? Abdullah bin Ubay, bapa munafik. Dia semayang belakang Nabi. Ikut Nabi berjuang. Tuan-tuan. Zaman Nabi pun ada bapa munafik. Duduk semayang belakang Nabi, tuan-tuan. Itu munafik terbahagi kepada 2. Satu munafik yang tak kafir, satu munafik yang kafir. Munafik yang tak kafir ni, contoh. Dia pergi masjid, bini dia pesan, bang, nanti balik tolong beli nasi goreng. Dia balik sampai rumah, dia tak beli. Bini tanya apa, bang tak beli? Kedai tutup lah. Padahal kedai tak tutup, dia tipu bini dia. Ini munafik yang tak kafir. Sebab dia tak bersangkut paut dengan akidah. Munafik yang kafir ni, kalau dia menduakan hukum Allah dan dia menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Ini munafik yang kafir, tuan-tuan. Hati-hati ya, tuan-tuan. Betul, akhir zaman ni jaga akidah. Akidah ni jaga sungguh-sungguh akhir zaman ni, tuan-tuan. Jaga sungguh sebab akhir zaman banyak orang rosak akidah. Tu yang kata Khatimul Asam, dalam 1000 yang mati sudah dikebumikan menghadap kiblat, hanya 300 sahaja yang menghadap kiblat. 300 ya, tuan-tuan. 300 saja, Nanti kalau tuan-tuan belajar kitab tasawuf, masuk jenazah dalam liang lahat, mula-mula yang kena robek mata makan ulat tu. Sebab bermulanya dosa daripada mata. Kedua baru perut. Tapi bagi jenazah-jenazah yang mati yang tidak beriman, yang mati dalam beriman, jasadnya dijaga oleh Allah. Binatang tak usik, ulat tak usik, tanah tak usik, sempurna jasadnya. Tuan-tuan,
Ya. Tapi dalam 1000 yang mati boleh sebut Allah 1000 seorang ya. Ni hadis sahih. Tuan-tuan, ya. Sabar tuan-tuan, sabar ya. Macam tak sabar je, gelisah je punggung tu, ya. Memanglah bila duduk majlis ilmu, datanglah syaitan, dia duduk kat lubang punggung tu, dia korek-koreknya, dia starlet-starletnya, ya. Jahatnya syaitan, tuan-tuan. Syaitan ni dia kerjanya apa? Ajak kita buat jalan-jalan yang tak baik. Ni kerja syaitan, tuan-tuan, ya. Kadang kita semayang elok dah, Allahu Akbar, syaitan kata tak betul lagi, tak betul, ya. Allahu Akbar, tak betul lagi, syaitan kata tak betul. Dia embus sini, jahatnya syaitan, tuan-tuan, ya. Syaitan ni takut orang siapa? Dengan orang soleh, tuan-tuan, ya. Dengan kasut orang soleh pun dia takut. Tuan-tuan buka lah sejarah Imam Abu Hanifah ke Imam Malik. Jin kafir takut dengan kasut ulama. Kalau kat madrasah kami, kalau kanak-kanak baby nangis malam, kami ambil gambar almarhum bapak aku, kami tunjuk diam kanak-kanak. Kelebihan orang soleh, tuan-tuan, ya. Cuba anak kita menangis, kita tunjuk gambar kita, lagi menangis, tuan-tuan. Ya, sebab kita bukan orang soleh ni, tuan-tuan, ya. Orang soleh ni lidah terus berzikir. Tuan-tuan buka sejarah Rasulullah ni, Sayyidina Ali sakit mata. Rasulullah buka mata Sayyidina Ali, Rasulullah baca bismillah, Rasulullah ludah baik mata Sayyidina Ali. Nampak ni hebatnya Rasulullah. Tok guru aku, orang datang nak minta air. Dah datang nak minta air penuh, ya. Mulutnya sakit. Tok guru cakap apa? Alah tak payahlah buat air kat sini, buka mulut. Dia ludah. Pui, baik tuan-tuan. Orang soleh, ya. Kita tak payah orang ludah, kita buka mulut pun orang lari dah, tuan-tuan. Busuk mulut kita, tuan-tuan, ya. Ni macam pakai mask ni, apa hikmah pakai mask ni? Allah jaga kita ni sama kita agar kita punya nafas ni tak bau kat orang lain. Nafas kita busuk, tuan-tuan. Ya, tengok semayang. Amin. Orang sebelah maki busuk nafas pun biawak. Ni hikmah pakai mask, tuan-tuan. Ya. Ni kaedah pakai mask. Apa yang Allah jadikan semuanya ada hikmah, tuan-tuan. Semua ada hikmah. Dia bukan sesaja je, tuan-tuan. Ya. Macam tulis nama scan tu. Scan tulis nama, apa tujuan dia? Ada hikmah. Nazir tahu, Haji tahu. Oh, duduk taman ni yang datang orang ni ya. Oh, tahu tuan-tuan. Ya, oh dia singgah berak aja orang ni. Ya. Itulah hikmah dia, tuan-tuan. Ya, Allah jadikan semuanya ada hikmah, tuan-tuan, ya. Kan sesaja, tuan-tuan, ya. Sikit lagi. Nazir kata 8.45 buat berhenti, ya. Tak tahu lagi besok boleh belajar lagi tak? Besok tok guru Ustaz Syaril Long. Ustaz Syaril Long dulu ngaji dengan bapak aku. Dia dulu pegawai bank. Ya, pegawai bank, jumpa bapak aku, ya, minta pendapat. Maka dia berhenti kerja dan mengaji di luar negara. Balik jadi tok guru, tuan-tuan, ya. Pada hari akhirat serta dia pula menyebut dan mengingati Allah dengan banyak dalam masa susah dan senang. Ya. Betul kena sebut Allah ni waktu susah ke senang sebut Allah. Tuan-tuan kalau nak senang hidup, ya, mudah urusan, rezeki datang tidak disangka-sangka, tidak diduga-duga, sebelum subuh tu jangan lupa baca subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah 100 kali. Ni hadis sahih. Tuan-tuan amal kan? Niaga, laku. Buka syarikat, maju, tuan-tuan. Nak nikah lagi, cakap dengan bini bagi, kahwin ni abang. Minta dengan Allah dulu, dia tak ada. Dengan Allah tak minta, apa pun tidak, cakap dengan bini. Sampai kiamat dia tak bagi, tuan-tuan. Ni semua nak kahwin lagi ni, cuma takut bini je, tuan-tuan. Orang lelaki ni semua nak kahwin lagi, tuan-tuan. Ya, walaupun lutut longgok, dua atas kursi je. Orang perempuan kalah sebab fitrahnya lelaki dengan perempuan. Sebab itu dalam syurga Allah bagi perempuan. Allah tak bagi pondan, faham? Allah bagi perempuan satu bilik 70 bidadari. Fikir ya. Kekuatan makannya sekali suap 100 ekor kuda. Macam mana kekuatan jima? Orang fikir ya. Penduduk syurga. Nanti bila dia masuk syurga, Allah tukarkan wajah-wajah mereka. Tukar. Wajah kita tak macam ni ya, tukar. Ya? Dekat dunia kan kita tukar-tukar, dekat telefon kan.
Edik-edik tak ada gigi jadi ada gigi. Ya, kulit hitam jadi putih. Jerawat hilang jerawat sebab nak mengoratnya pasal tuan-tuan Dalam syurga Allah tukar dada 7 hasta, tinggi 60 meter. Itu dia ta'aruf dalam Islam. Dia tanya, "Man anta?" Siapa awak? Tanya. Ya. Berbeza penduduk neraka. Penduduk neraka giginya sahaja 1 gigi sebesar gunung Uhud. Ni penduduk neraka. Kulitnya berlipat kali ganda tebalnya gunung Uhud. Ni penduduk neraka. Tuan-tuan ya. Syurga ni hebat tuan-tuan. Tuan-tuan fikir jalannya emas, dinding permata. Nak pergi ke mana-mana, tuan-tuan buka dalam satu hadis, satu pendapat mengatakan dalam syurga ada satu pokok yang bernama pokok tubak. Pokok tubak ni satu dahan ke satu dahan perjalanannya 500 tahun. Mendunggang kuda yang merah yang bersayap. Tuan-tuan. Nak pergi mana? Pergi lah. Tuan-tuan, bini tak boleh tak marah ni tak ada nak pergi mancing pun nyorok-nyorok takut bini. Mana? Tak ada mana takut bini ya. Sama yang dengar takut bini, yang cakap pun takut bini ya, tuan-tuan. Orang perempuan yang macam tu, tuan-tuan, ya. Lepas tu dalam rumah tangga ni suami kena banyak sabar. Kena banyak sabar dalam rumah tangga. Lepas tu tuan-tuan tengok melalui Rasulullah ni kerja rumah dia buat. Kerja rumah semua dia buat. Masak ke, kemeh rumah, semua dia buat. Bila azan berkumandang, Allahu Akbar. Azan berkumandang, dia tinggal kerja rumah, dia pergi masjid. Ni Rasulullah. Hebatnya Rasulullah, tuan-tuan, ya. Apa itu contoh terbaik Rasulullah. Rasulullah jumpa orang, dia dulu bagi salam. Dia jumpa orang, senyum. Ni Rasulullah. Ya. Mayang sampai bengkak kaki. Kita makan bengkak kaki, tuan-tuan, ya. Kena gaut, tuan-tuan. Ya. Semayang bengkak kaki. Hebat Rasulullah. Malam-malam tak boleh tidur, tak boleh tidur. Kalau Nabi Rasulullah tak boleh tidur, itu tandanya dalam bajunya ada duit, ada dinar. Tak habis sebab Rasulullah ni kalau malam je duit dia habis. Malam je duit habis. Diinfak pada jalan Allah. Kita malam je kira duit. Itu berbezanya kita dengan Rasulullah, tuan-tuan. Ya, tu hebatnya Rasulullah. Ya. Dan banyak selawat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu pendapat mengatakan siapa yang berselawat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali, Allah ciptakan satu kelompok malaikat turun ke bumi, ambil selawatnya dengan nama ayahnya sekali, dibawa hadiahkan bagi tahu dengan Rasulullah, ini fulan anak si fulan berselawat ke atas engkau. Ada setengah puak-puak dia kata menyambut Maulid Rasul bid'ah, Syiah. Menyambut hari jadi bapak dia tak bid'ah. Menyambut hari jadi bini dia tak bid'ah, tuan-tuan, ya. Menyambut hari kelahiran Nabi bid'ah. Memang dalam hadis tidak menyebutkan siapa hendaklah kamu disuruh menyambut kelahiran Nabi, tak ada. Dalam hadis pun tidak menyebutkan haram menyambut kelahiran Nabi, tak ada. Maka dia harus, bolehlah anak sambut kelahiran Rasulullah, tak masalah. Ya. Sikit syiah, sikit bid'ah, ya. Baca Yasin bid'ah. Tu bangun dia orang tanya aku, "Ustaz, ada orang cakap baca Yasin dekat kubur bid'ah." Aku cakap ni senang je. Oh, baca Yasin bid'ah. Engkau main handphone dekat kubur tak bid'ah. Ya, kau isap rokok kat kubur tak bid'ah. Oh, cantik pun kau baca Yasin bid'ah, ya. Tu dia diam, tuan-tuan, ya. Senang ya kalau kau tak nak beramal, udah jangan kacau orang nak beramal, tuan-tuan, ya. Sebab adalah hadis tu ada sebut dah. Ya, yang bermaksud apa? Hendaklah kamu perbanyak kumpul amal soleh. Rasulullah, Nabi sendiri pun, Rasulullah sendiri, tuan-tuan tengok dalam ayat Quran ni. Rasulullah sendiri pun dia menyebut nama Allah dengan banyak-banyak. Padahal dia Nabi. Padahal dia masuk syurga number 1. Dia sebut nama Allah banyak-banyak. Sebab itu di antara ibu zikir, di antara raja zikir adalah istighfar. Itu raja zikir, tuan-tuan. Istighfar. Ya. Paling pendek astaghfirullah
Panjang lagi, astaghfirullahal azim. Panjang lagi, astaghfirullahal azim li wa li walidayya wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Panjang lagi, penghulu istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Siapa baca 3 kali tadi maghrib, mati malam ni husnul khatimah. Nabi cakap ni, bukan YB cakap, Nabi cakap. Rasulullah yang cakap. Ya. Tentu kan nak mimpi Nabi. Dalam sujud akhir tu ada satu doa. Dan boleh baca dalam sujud akhir dan boleh baca sebelum tidur. Ada doa dia. Ya. Allahumma bihaqqi sahibi ru'yal haq arinihi bihaq. Ya. Allahumma bihaqqi sahibi ru'yal haq arinihi bihaq. Ada doa dia, tuan-tuan. Ya. Ini orang-orang alim baca, orang soleh baca, ulama-ulama baca, tuan-tuan. Apa makna dia? Maknanya, wahai Tuhan, dengan berkat pemilik mimpi yang benar, tunjukkan dia kepada aku dengan benar. Siapa mimpi Nabi, Allahu Rabbi, wajib syafaat. Rasulullah ni tuan-tuan, kulit dia kemerah-merahan. Ni kulit Rasulullah. Siapa tengok wajah Rasulullah seperti bulan purnama. Kalau Rasulullah lalu dekat ceras ni, orang main bola berhenti kan. Hebatnya Rasulullah. Dia lalu di tempat ni wangi. Kita lalu berketiak kan. Tuan-tuan fikirlah, satu pendapat mengatakan Rasulullah buang najis di padang pasir, telan di bumi, hilang. Kita cuba berak tepi itu, seminggu tak hilang. Ya. Hebatnya Rasulullah, cakap benda baik. Tu masa pemuda, dia gelar pemuda yang jujur. Itu yang Siti Khadijah jatuh cinta dengan Rasulullah. Semasa kanak-kanak, atuknya bawa pergi berdagang ke Syam, bertemu dengan seorang pendeta Yahudi. Apa kata pendeta Yahudi? Wahai Abdul Muttalib, bawa pemuda ni, bawa kanak-kanak ni, bawa balik ke negeri Mekah. Jangan sampai ke negeri Syam. Jangan. Nanti orang bunuh dia. Ini adalah utusan Allah. Nampak? Ya? Kanak-kanak yang luar biasa dipayung oleh awan. Abdul Muttalib ni di antara pembesar Mekah yang garang. Tapi dengan Rasulullah dia tabik spring, tak pernah cucunya baring atas Abdul Muttalib. Rasulullah je yang boleh baring. Ni hebatnya Rasulullah, tuan-tuan. Ya. Nak mimpi Nabi kena jadi orang bersih lah. Jangan makan benda-benda yang tak bersih, benda kotor ni, benda-benda subahat kena jaga, benda haram lagi lah. Cakap jangan benda-benda yang tak baik, jangan lara-lara. Lepas tu ulama kata apa? Ulama tasawuf kata apa? Kata Hasan Al-Basri apa kata dia? Sesiapa yang dia suka menyebuk-nyebukkan perkara-perkara akhirat, itulah tandanya mereka itu ciri-ciri penduduk syurga. Dia suka sibuk dengan akhirat je. Sibuk berzikir, sibuk selawat, kumpul tahmid, kumpul surah Ikhlas. Ya. Baru 8.30, ada masa lagi. Sabar. Sebab pembayaran sampai 8.45. Tuan. Aku ikut penat tuan. Tak ada rehat langsung. Dia bokak boleh rentas negeri ya, orang terlok kuliah tu. Malam semalam di Seremban, malam ni di sini, esok di ada di Ulu Langat, lusa di Padang Balang, hari Senin di Beruas. Ya. Balik Beruah, balik terus pergi Seremban naik ke Pening, tuan-tuan. Ya. Tapi itulah buat kerja Nabi macam ni ya, tuan-tuan. Ya. Kulil haqqa walau kana murra, berkatalah benar walaupun pahit. Balighu anni walau ayah, sampaikanlah benda tu satu ayat. Tuan-tuan, sampailah ya. Kalau buka tentang wali Rasul, bab perihal apa yang Rasulullah suka pula. Rasulullah suka apa? Dia suka, salah satunya dia suka umatnya selalu datang ke masjid. Itu yang pada satu hari dia dengan kelompok-kelompok dengan sahabat-sahabat Nabi dekat Masjid Nabawi.
Datanglah pemuda Badui bawa biawak. Pernah tuan-tuan duduk AJK duduk situ dengan Nazir duduk, tiba-tiba ada orang datang bawa biawak. Bawa biawak ni dekat Masjid Nabawi, tuan-tuan. Sahabat nak halau lah, kata Nabi janganlah halau dia. Lepas tu orang-orang yang bukan Islam ni, mana masjid dia boleh masuk, kita tak boleh larang dia supaya dia dengar tentang Islam. Yang dia tak boleh masuk haram, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, tuan-tuan. Tu yang datang pemuda Badui, dia bawa biawak. Dia cakap dengan Rasulullah, wahai Muhammad, kalau kau benar utusan Allah, aku nak tengok biawak aku bawa ni boleh bagi salam tak dengan kau. Oh, dia uji Nabi, tuan-tuan. Nabi kita ambil lah, letak dalam aku. Tapi cakap Arab lah, tuan-tuan. Nabi tu bagi salam kat Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi jawab, waalaikumsalam. Pernah tuan-tuan balik kampung, kat dusun tu kan, jumpa biawak, Assalamualaikum ji, lama tak balik. Pernah? Biawak akan bagi salam kat kita, ya, apabila kita luar biasa. Sebab itu bila kita buat perkara luar biasa, Allah akan bagi perkara luar biasa. Tengoklah Hasan Al-Basri, Walid bin Dinar, Syekh Junaid Al-Baghdadi, Syekh Daud At-Ta'i, Tok Kenali. Tuan-tuan tengok Tok Kenali, dia punya karamah, dia dekat Kelantan Tengah, cukur kepala. Dengar di Mekah berlaku kebakaran, dia pergi ke Mekah, padam kebakaran. Orang nampak Tok Kenali dengan rambut sebelah ada, rambut sebelah tak ada, dengan padam kebakaran. Padahal dia duduk Kelantan. Itulah karamahnya, tuan-tuan, ya. Tapi kena jadi orang luar biasa lah, tuan-tuan. Amalan luar biasa, sedekah luar biasa. Itu yang kata Tok Guru. Tok Guru aku, apa kata dia? Kamu kalau makan sungguh-sungguh, semayang kena sungguh-sungguh. Kamu tidur sungguh-sungguh, ibadat kena sungguh-sungguh. Tuan-tuan, ya. Kita tak ada imam baca, kita tak percaya kan, suruh imam isyak, suruh baca 1 rakaat setengah juz je dia. Selain bulan banyak mufarakah, tuan-tuan, ya. Sebab kita bukan ahli dia. Sebab itu tentang zikir, ya, kalau kita tengok orang zikir lain, zikir goyang sini, kita kata sesat orang ni. Apa ni zikir goyang-goyang ni? Apa ni sesat ni? Ini Syiah ni, Wahabi, ya. Tak salah pun. Kalau orang pocok-pocok, kita tak marah pun. Terpocok-pocok kat depan, tak ada kita marah pun, tuan-tuan. Ya, menyebutkan Allah je pun. Sebab itu menyebutkan Allah asalnya harus. Jatuh sunat menyebutkan Allah, apabila kita menyebutkan Allah, jiwa kita tenang. Jatuh wajib menyebutkan Allah, bila kita tak sebutkan Allah, akan jadi pergaduhan, akan jadi pembunuhan. Daripada sunat jatuh wajib. Itu dia, tuan-tuan. Ya. Sikit lagi, tuan-tuan, ya. Lagi 5 minit berhenti. Rasulullah suka, ya, di antaranya pergi ke masjid. Tuan-tuan, satu langkah tuan-tuan datang tu, dia ampun satu dosa, dia beri satu kebajikan. Itu yang sahabat dengar. Kalau macam tu aku nak pindah lah, duduk jauh sikit. Kata Rasulullah, tak payah. Tak payah kau pindah jauh-jauh. Kau nak pergi masjid, kau pusing je jauh sikit. Tapi dalam ni yang paling banyak pahala aku lah, sebab aku paling jauh. Ya, tuan-tuan. Dia tak nampak, sekarang tak nampak. Bila nak mati lah, bila roh sampai sini, roh akan naik daripada lutut, naik ke perut. Bila sampai perut, dada berombak. Bila berombak sampai sini, sampai sini, kita cakap dengan malaikat, wahai malaikat Allah, bagilah aku peluang sembahyang 2 rakaat. Jadi lah, kata malaikat, lah, tak boleh lah, masa nak habis lah. Tuan-tuan, ya. Itu bila kita mati, kita jadi jenazah, kita ada tepi tu. Duduk tepi tu. Ya. Kita tengoklah. Orang nangis, ada orang ambil gambar, orang selfie tepi jenazah, kita tengok bodoh betul kau ni, aku dah mati, kau gambar-gambar aku apa. Kita marah tuan-tuan, tapi orang tak dengar. Wah, tu. Lepas tu kena hati-hati ambil gambar jenazah, ambil video jenazah, ya. Wajib minta izin. Dia bukan sunat, wajib minta izin kepada waris si mati. Walaupun jenazah COVID sekalipun, wajib minta izin kepada si mati sebab aib. Kalau tentang hadis ni tuan-tuan, semalam aku jumpa hadis ni, apa kata Rasulullah, ya, di antara dosa yang paling besar, maksudnya dosa tu besar,
Allah marah sangat dosa, Allah marah sangat hambanya tu, iaitu si suami menceritakan aib isterinya kepada orang lain, yang si isteri pula menceritakan aib suaminya kepada orang lain, si suami pula menceritakan aib isteri kepada orang lain. Allah marah sangat, dosa ni besar tuan-tuan. Banyak berlaku benda ni kan, banyak. Suami kau macam mana? Tak boleh pakai suami kau. Bagi dia belanja pun alah kedekut, beli pancing boleh tu aib tu. Si suami pula, kawan tanya, bini kau macam mana? Bini aku tu aku minta nak kahwin lagi tak bagi je, padahal dah bonyok dah. Aib tu. Faham hati-hati lah. Wajib minta maaf. Sebab itu kalau tentang, lepas ni aku berhenti, tentang talak hidup, bercerailah suami isteri itu. Bila bercerai suami isteri itu, dengan cerainya, dengan putusnya dengan cara yang tidak baik, dalam keadaan pergaduhan, nanti dekat negeri akhirat tak selesai urusan mereka, akan sangkut di negeri akhirat. Sebab itu nak macam mana nikah cara baik, berpisahlah cara baik. Hablum minallah wa hablum minan nas. Hati-hatilah tuan-tuan ya. Berpisahlah, nak berpisah pun berpisahlah cara baik, jangan secara tidak baik. Ya, lepas itu dia ada talak soreh, talak rujai, talak kabir, talak kinayah, talak hukum, talak bersyarat, semua ada. Ya. Talak mati macam mana? Ya, banyak kaedahnya tuan-tuan. Lepas itu sebelum nikah kena mengaji dulu. Jangan main nikah tengok punggung besar, buah dada besar, confirm Jangan ikut punggung besar ya tuan-tuan. Ya. Agama number one, itu yang penting. Tuan-tuan, nak cari isteri-isteri yang kuat agama, yang kenal Islam. Sama juga nak cari suami yang kenal Islam, kenal agama. Tuan-tuan. Ya, itu kaedah yang pertama. Ni tak ada. Kadang suami bab beruduk tak selesai, bab sembahyang tak selesai, bab darah haid tak tahu. Tuan-tuan. Ya. Ada satu tempat lepas ceramah, AJK nazirnya bagi peluang kat aku, tanya kepada anak murid yang duduk ni 3 soalan. Aku tanya 3 soalan, tak boleh jawab tuan-tuan. Okey lah. Aku tanya, apa itu kaedah ahli sunnah wal jamaah? Dia. Aku tanya, siapa nama Imam Asy-Syafi'i? Dia. Aku tanya, rukun nikah bukan main tak dapat. Dah fikir ya. Padahal nikah lama dah. Sebab apa salah satu ilmu boleh hilang? Kata ulama, bila orang itu suka tengok benda haram, ilmu akan hilang. Bila orang itu banyak makan, ilmu akan hilang. Lepas itu jangan tengok benda-benda haram. Ya. Sekarang banyak benda haram tuan-tuan. Tengok wrestling telanjang. Wrestling pakai spender tuan-tuan. Siapa tak suka? AJK Masjid pun suka tuan-tuan. Wrestling pakai baju dalam tuan-tuan. Bukan tuan-tuan, aku pun suka. Dah pakai baju dalam. Baiklah, aku nak tanya, ni kita menyambut Maulid Rasul. Bermulanya wrestling ni siapa dulu yang buat? Aku nak tanya, siapa dulu buat? Ni tanya ni, tengah-tengah ni semua mengaji kat Turki, gaya mengaji Turki. Siapa dulu yang wrestling ni, siapa dulu yang berwrestling? Siapa? Aku tanya, aku jawab. Aku tanya, aku jawab. Takutlah tuan-tuan. Wrestling ni mula-mula Rasulullah dengan sahabat yang bernama Rukanah. Rukanah ni sebelum dia Islam, dia cabarnya Rasulullah. Dia kata apa? Wahai baginda, kalau kau boleh tumbangkan aku masuk Islam. Sebab tu Rasulullah ni sebenarnya ahli wrestling. Badan dia sasa, badan dia ketul-ketul, bukan macam kita borai kan. Tuan buka dalam hadis, perut Rasulullah seperti ketulan tisu. Ini Rasulullah. Tuan-tuan, ya. Baiklah, aku rasa cukup sampai kat sini. Ya, cukuplah, kita ikut SOP, ya. Jadi sebelum tutup, tuan-tuan, Covid ni, kasuri kijang ni cukup terbaik. Kalau tuan-tuan carilah kat mana-mana ada orang jual, kalau ada orang jual kasuri kijang, tuan-tuan belilah, ya. Kalau beli kasuri kijang, contoh dah salam dengan orang, takut ke apa, takut mati kan. Sekarang ni orang banyak takut mati kan tuan, ya. Tapi dia bukan takut akidahnya rosak, dia takut mati ya. Bukan apa takut mati, ya, takut bini kahwin lain, tuan-tuan, ya. Sapu kat tangan ni selawat.
Sebab dalam kitab menyebutkan, dalam hadis dalam kitab Nasihatul Ibad, kasri kijang ni salah satunya dia menghindarkan virus. Virus termasuklah penyakit. Lepas itu ulama suruh kita hidu. Bila kita hidu dia menguatkan dalaman. Ni kelebihan kasri kijang. Baru ni seorang hamba Allah, bininya kena Covid. Ya, dah pakai pampers lah. Aku kata amtor kasri kijang bagi dekat jaga ni, bagi kat bini kau, suruh dia hidu, letak kat hidung dia. Letak kat hidung, sapu kat sendi-sendi. Alhamdulillah sekarang dah balik rumah, tuan-tuan. Ni kelebihan kasri kijang, ya. Sebab dalam hadis Imam Bukhari dalam kitab Nasihatul Ibad, siapa menghidupkan kasri kijang dia kuat roh-roh dia, kuat dalaman. Tuan-tuan, ya. Kalau masuk dalam air, spray dalam rumah menghindar binatang berbisa. Tuan-tuan, ya. Tambah macam tuan-tuan tak larat ni, masuk dalam air satu baldi, masuk 6 titik, buat mandi, dia menguatkan sendi-sendi. Tuan-tuan, ya. Kebetulan malam ni aku dah bawa, boleh ambil seorang satu. Ambil. Tapi dah ambil, bayar. Tu je. Ya? Tak bayar, aku kejar. Wah, sebab cari dana untuk sekolah dengan anak yatimnya, dengan orang susahnya, dengan orang tak siumannya. Tempat kami ada 6 orang. Dengan ibu tunggalnya. Banyak kali aku cakap dah. Ya? Siapa nak cari ibu tunggal, boleh roja kat aku. Ada 8 orang. Umur 72 tu. Betul dah, ya? Tu baru ni ada orang telefon aku, Ustaz. Ustaz kata ada ibu tunggal. Ya, ada. Boleh anak-anak. Anak baru berpisah dengan isi anak. Aku cakap umur 72, tak jadi dia. Ya. Baiklah, jadi tuan-tuan nak habatus sauda, nak kasri kijang, nak madu lebah, ubat mantu ruqyah air Zam-Zam, ada kat luar titik. Dah ada baca surah Al-Fatihah 1000 kali. Sambil membeli, sambil membantu madrasah kami. Ya. Dan tak ada tabung madrasah, tuan-tuan boleh impak kat tabung madrasah kami ni. Ya, untuk urusan madrasah lah, bil apinya, bil airnya, beli kitabnya, untuk makan minum, kerana pelajar apa Quran, orang susah, tuan-tuan boleh impak dalam tu. Ya, bukan untuk aku, Nazir bagi duit ceramah itu untuk aku. Ya, bagi 300, aku 100, driver 2 orang 200. Dapat aku 100. Isi minyak 50, tinggal 50. Balik rumah bini pau habis, tuan-tuan, ya. Kita tutup dengan doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.